cakap tentang Tuhan, tak ada rasa takut Tuhan, tak ingat Tuhan. Ulama dulu bila orang tanya macam ni, bagaimana Allah istiwa, kaif, Imam Malik tunduk, berpeluh. Kita sekarang bukan berpeluh, gelak-gelak lagi, siap buat lawak. Dia tak tahu benda tu boleh jatuh kufur. Menimbulkan keraguan soalan Allah sekarang pada 1/3 malam ada di mana? Di atas arash, di atas langit ketujuh atau di langit dunia? Pertama, soalan ini adalah soalan yang salah. Soalan ni dah salah. Maknanya mansyak dia, asas dia tu dah dibina di atas kesalahan. Maknanya kalau soalan tu salah, perlu ke kita jawab? Sebenarnya tak perlu jawab pun. Kan? Soalan dah salah. Boleh tak seorang lelaki mengandungkan anak? Betul tak soalan tu? Bolehkah kambing makan ikan paus? Ini soalan apa? Kan? Tak betul soalan. Samalah juga, Allah sekarang pada 1/3 malam ada di mana? Di atas aras, di atas langit ketujuh atau ada di langit dunia? Soalan tu salah. Apa bukti menunjukkan soalan ni salah? Kerana salaf terdahulu, mereka memasukkan kategori orang yang bertanya tentang kaifiat sifat sebagai soalan yang bid'ah. Antaranya Imam Malik. Datang seorang lelaki, dia tanya kat Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah istiwa? Bagaimana Allah bersemayam di atas arash? Kemudian Imam Malik pun tunduk. Ulama, dia bukan, benda tu bukan ringan. Zaman sekarang ni, kita masalahnya kita hari ni, cakap tentang Tuhan tak ada rasa takut. Cakap tentang Tuhan tak ada rasa takut Tuhan. Tak ingat Tuhan. Ulama dulu bila orang tanya macam ni, bagaimana Allah istiwa? Kaif? Imam Malik tunduk, berpeluh. Kita sekarang bukan berpeluh, gelak-gelak lagi, siap buat lawak. Dia tak tahu benda tu boleh jatuh kufur kalau dia bermain-main dengan nama Allah. Bermain-main dengan perbahasan tentang sifat Allah. Ini pun kita kena tegur. Kalau kita tengok ada orang komen dekat Facebook ke apa ke, mempersendakan Allah, nama-nama Allah, sifat Allah, Al-Quran, jangan kita layan. Tinggalkan. Kalau tak, kita macam ni orang. Jadi Imam Malik berpeluh nak jawab tu. Imam Malik kata apa? Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Maknanya datang dalam Quran dan Sunnah. Wal kaif ghairu ma'qul. Kaifiat, macam mana Allah beristiwa itu tidak mampu untuk dicapai oleh akal kita. Dalam sebahagian riwayat, majhul, tak diketahui oleh kita. Sebab Nabi tak beritahu. Sebab Al-Quran tak cerita perinciannya. Macam mana Allah beristiwa tu, Quran tak cerita, terperinci kaifiat dia. Nabi SAW tak cerita kaifiat dia. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Beriman dengan sifat istiwa itu, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kerana Nabi SAW sebut, wajib. Dan tanya tentang kaifiat, wasu'alu anhu maknanya bertanya tentang kaifiat sifat tersebut, bid'ah. Kemudian Imam Malik halau dia, suruh dia keluar. Aku tak tengok orang ni melainkan dia sesat. Berkenaan dengan Allah 1/3 malam ada di mana? Di atas arah, atas langit ketujuh atau di langit dunia? Jawablah dengan jawapan ulama salaf. Antaranya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah pernah ditanyakan tentang isu berkenaan dengan turunnya Allah ke langit dunia ataupun ke langit. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab apa? Kalau kamu, orang tanya kamu itu dengan tujuan untuk mempertikaikan sifat, untuk mendatangkan keraguan, maka jawabkan kepadanya, aku beriman dengan Tuhan yang buat apa sahaja yang dia kehendaki. Aku beriman dengan Tuhan yang yaf'alu ma yasha'. Sebab Allah Ta'ala dalam Quran kata apa? Fa'alun lima yurid. Kamu tak baca ke ayat Quran? Kamu tak hafal Quran, tak faham ke Quran? Allah Ta'ala kata apa? Fa'alun lima yurid. Dia buat, Allah Ta'ala ni dia buat apa yang dia kehendaki. Dan ayat lain yang diguna pakai oleh ulama salaf untuk bantah keraguan ini, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia, Allah Ta'ala, tidak berhak untuk kita tanya tentang dia, apa yang dia buat. Tapi kita yang akan ditanya nanti. Kamu beriman ke tak? Kamu beriman ke tak dengan sifat turunnya Allah ke langit dunia? Nuzul. Apa kamu buat waktu 1/3 malam tu? Kamu tidur ke? Kamu bangkit qiyamul lail? Itu yang akan ditanya. Kamu tak akan ditanya tentang macam mana Allah Ta'ala turun. Kamu akan ditanya tentang keimanan kamu. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Nabi SAW sebut dalam sunnah tentang sifat nuzul Allah, turunnya Allah ke langit dunia, maknanya kamu kena beriman. Wa 'ala Allah ar-risalah. Kata Allah itu pengutusan. Allah Ta'ala utuskan Rasul supaya kita beriman dengan sifat-sifatnya. Wa 'ala ar-rasulil balagh. Dan ke atas Rasul itu penyampaian. Nabi dah sampaikan dekat kita. Al-balagh. Wa 'alaina at-taslim. Dan ke atas kita penyerahan, tunduk dan patuh. Soalan ni juga satu lagi dari satu sudut salah.
Kerana pemahaman si penanya menunjukkan dia itu orang yang jahil dan tak tahu tentang sifat-sifat Allah yang hakiki. Selalunya orang yang pertikaikan sifat-sifat Allah yang telah sabit dalam Quran dan Sunnah ni, dia adalah orang yang tak faham, jahil tentang sifat-sifat Allah dan tak tahu tentang usul ta'zim, bagaimana nak mengagungkan Allah Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tak kenal Allah. Sebab tu mereka boleh selamba je. Kalau Allah Ta'ala tu ni. Lepas tu ada yang sampai tahap siap boleh lagi dia tulis kat komen dan orang print screen. Dia kata nak jumpa Allah boleh naik lift dengan nada bersenda gurau. Ini kita kata perkataan tu kufur. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan selayaknya. Mereka tak kenal Tuhan pun sebenarnya. Sebab kalau kita kenal Allah, kita tak akan sebut ucapan dan ungkapan macam tu. Itu menunjukkan dia orang yang paling jahil tentang Allah. Orang yang paling jahil sekali. Walaupun dia orang pengikut dia angkat dia. Tak kenal Tuhan lah maknanya. Sebab itu kalau kita tengok perincian tentang soalan ni, memang salah. Kan? Dan bila soalan salah, kena jawab. Tak boleh jawab pun. Cukup kita jelaskan dengan sifat nuzul Allah yang layak dengan keagungan Allah. Sebab kaifiat memang tu. Siapa pun tak boleh tahu macam mana Allah Ta'ala turun. Kerana tak dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah. Amir ruha kama ja'at, kita biarkan sifat itu sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan Sunnah. Dan kita tak takwilkan dia dengan takwilan yang batil. Allah dah kata dah fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Macam mana dia turun tu, kita tak diperintahkan untuk tahu. Imam Ad-Darimi rahimahullah ada jawapan yang sangat qawi, sangat mantap dalam isu ni. Apa kita kata ini punca soalan ni kerana mereka nak menafikan sifat nuzul dengan sifat istiwa. Mereka kata sifat nuzul dengan istiwa ni kontradik. Sebab kalau Allah Ta'ala turun, arah kosong. Sebab asas dia orang tu tak betul. Dia orang pegang dengan dalil hudus, dengan dalil tarkib. Sebab dia orang samakan Tuhan tu dengan jisim. Mereka samakan Tuhan tu dengan makhluk. Sebab tu dia orang cuba untuk kiaskan Tuhan dengan makhluk. Yang ni lah Imam Al-Barbahari kata, yang kita bincangkan sebelum ni pada perkara yang ke-9. Wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas wa la yudrabu laha al-amthal wa la tuttaba'u fiha al-ahwa. Maknanya tak boleh kita gunakan kias tentang berkenaan dengan Tuhan. Tak boleh kita kias Tuhan dengan makhluk. Ini masalah ahlul kalam. Sebab dia orang pegang dengan dalil-dalil yang muhdath, dalil-dalil macam huduthul ajsam, tarkib yang bawa kononnya kepada tajsim dan sebagainya. Kemudian mereka kata mustahil. Macam mana? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan macam makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Jadi dia turun macam mana yang layak dengan keagungan dia. Kama yaliqu bi jalalihi. Tidak seperti makhluk. Arash tu kosong ke? Allah Ta'ala tu ke langit dunia tu, Allah tinggalkan arash. Macam mana sekalipun ulama' salah bahas kan? Tak ada masalah. Sebab dia buat apa yang dia kenaki. Itu makhluk dia. Kamu saja yang tak boleh terima Tuhan bergerak. Bagi kamu Tuhan tak bergerak. Sebab kamu pegang kaedah-kaedah falsafah itu. Kamu pegang dengan dalil-dalil hudud, tarkib, yang batil. Last sekali, Tuhan tu tak ada lah. Yang tak bergerak ni mati. Sebab itu kata ulama' salaf, Jahmiyah mereka sembah ma'dum. Mereka sembah benda yang tak wujud. Benda yang mati. Benda yang mati saja tak bergerak. Allah Al-Hayyul Qayyum, dia maha hidup. Cuba kita tanya anak kita yang kecil. Macam mana nak tahu semut tu hidup ke mati? Kalau semut tu tak bergerak, dia matilah. Kalau semut tu bergerak, hidup. Itu makhluk. Famin babil awla Allah. Allahu a'lam wa ajal wa akbar. Allah itu lebih agung.